Tazkirah kita pada malam ini bertajuk Dari Syurga ke Syurga. Sidang jemaah, suatu fakta yang menarik. Jika ditanya kepada tuan-tuan berasal daripada mana? Tuan Haji berasal daripada mana? Saya berasal daripada Alai. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa awliya'i wa salihin wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina. Syai'un lillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wal akhirah. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa. Na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Dari syurga ke syurga. Tazkirah kita pada malam ini bertajuk Dari Syurga ke Syurga. Sidang jemaah, suatu fakta yang menarik. Jika ditanya kepada tuan-tuan berasal daripada mana? Tuan Haji berasal daripada mana? Saya berasal daripada Alai, ikan bakar Muar, kan? Daripada Alai Melaka, asal daripada Muar. Asal mana tuan? Saya daripada Kuala Terengganu. Besar sangat Kuala Terengganu tu kat mana? Kuala Ibai, contoh ni tuan. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah. Antara jawapan yang boleh dijawab ialah kita berasal daripada syurga. Kita berasal daripada syurga. Atau kita, nenek kita, Nabi Allah Adam dan Hawa, mereka pernah menduduki syurga. Pernah duduk di dalam syurga. Pernah duduk di dalam syurga, menikmati syurga. Keseronokan, keindahan, kesedapan, kelazatan syurga. Sungai susu, sungai madu, sungai buah, macam-macam sungai tuan-tuan ada dalam syurga. Telah dinikmati oleh Nabi Allah Adam, Nabi Allah Adam dan Hawa, atuk nenek kita. Kita berasal daripada syurga. Fakta yang semua kita maklum. Poin yang kedua tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah. Semua kita sekarang berada di alam dunia. Walikulli syai'in ajal. Bagi setiap perkara itu, urusan itu ada tempohnya, ajalnya. Saya dan tuan-tuan, kita dikejar oleh kematian. Kita dikejar oleh kematian. Kematian tidak ada berkait rapat mengenai angka nombor. Tidak ada kaitan langsung dengan status kesihatan.
Bahkan ramai, dan tuan-tuan pun ada pengalaman, orang yang kita ziarah sakit teruk, bahkan hari ni dah sihat, orang yang pergi ziarah tu ramai dah meninggal. Yang sakit teruk di ziarah itu hari ni panjang hidup, lagi sihat daripada dulu. Jadi nak cerita tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, dunia yang ada tempohnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih awal daripada itu, kita kena setting pemikiran kita bahawa kita daripada syurga. Kot macam mana pun kehidupan yang kita lalui, kita nak balik nanti di alam akhirat, bermula daripada alam barzah, kita nak duduk, nak kembali, nak masuk syurga. Okay, tuan-tuan jadi malam ni jom kita setting. Tutup mata tuan, macam motivasi lah tuan. Tutup mata, cakap dalam hati, aku dari syurga, aku nak kembali dan masuk ke dalam syurga. Dah buat tuan-tuan Ini macam kuliah maghrib tuan, santai-santai lah tuan Gantian malam ni. Tuan-tuan sedang jemaah, poin saya yang ketiga. Kita yang berada dalam masjid ni terbahagi kepada dua golongan secara umum lah tuan-tuan Dia banyaklah pembahagian secara umum. Sebab dunia yang kita duduk ini namanya Darul Ibtila, tempat diuji, Darul Imtihan, rumah dilakukan ujian peperiksaan. Semua kita sedang diuji. Secara umum kita bagi kepada dua. Di kalangan kita yang diuji dengan kemudahan, keselesaan, pencen alhamdulillah kan, hidup ontok-ontok kata orang Minang kan. Okeylah, anak-anak semua boleh pergi masjid, tak ada masalah. Kan masalah biasa tu biasalah tuan-tuan Pembagian yang kedua, ada di kalangan kita yang diuji dengan negatif, kesukaran, kepayahan, sakit. Ulang alik hospital, muda lagi dah sakit, belum 50 lagi, dah 3 serangkai, ada kawan dah pencen 20 tahun, tak ada apa-apa pun. Hutang, masalah dengan kehidupan berkeluarga, mak ayah, ipar duai, pasangan, anak-anak. Diuji dengan hutang, diuji dengan fitnah dan seumpamanya. Tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah, kalau tuan-tuan kelompok yang pertama, tuan-tuan wajib bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur, aku Allah berjanji dan Allah tak pernah memungkiri janji, innahu la yukhliful mi'ad. Pada ayat lain apa dia? La azidannakum, Allah akan tambah. Tuan-tuan ada kemudahan, tuan-tuan ada keuangan, tuan-tuan ada lebih. Kita dalam adik-beradik kita tuan, ada yang susah, ada yang payah. Tuan-tuan sedekahlah, bantulah, tolonglah adik-beradik kita aqarib. Kita kadang bagus bagi sedekah sampai ke Kemboja, sampai ke Vietnam, sampai ke Afrika sana, kita lupa. Sedekah kepada ahli keluarga adik-beradik, menyambung silaturahim, dapat pada sedekah, nyambung silaturahim. Berapa duit sangat je. Kita bersyukur, kita menyumbangkan kemudahan kita, keuangan kita, wang ringgit kita, apa kita boleh bagi. Ada orang suka bagi sedekah, ada semua suka bagi pinjam. Ini bagus tuan, dia bagi pinjam, tapi pinjam bukanlah ia sangat pinjam yang berpanjangan, dapat pahala tuan. Ada ulama ada pun tuan, bagi pinjam dengan bagi sedekah tu, bagi pinjam dengan keluasan masa untuk bayar tu lebih banyak pahala. Perbincangan tuan. Jadi cerita sidang jemaah rahmati Allah SWT, itu kelompok yang pertama secara umumnya tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan yang diuji dengan negatif, kesukaran, kepayahan, fitnah, amalkanlah. Tadi bersyukur, Allah akan tambah. Yang kedua, bersabar dan berdoa. Amalkan doa. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, kurniakan kepadaku pahala di atas musibah yang sedang menimpaku. Ini doa maksur daripada lidah Nabi SAW mengajar kepada Ummu Salamah yang kematian suaminya yang berjihad, mati syahid, sahabiyun jalil. Wa akhlif li khairan minha, ya Allah gantikan aku musibah ini dengan gantian yang lebih baik dengan apa yang telah berlaku. Diamal oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha.
suaminya yang meninggal. Kemudian tuan, datangnya para sahabat, mikibari sahabat Sayyidina Umar, masuk meminang, ditolak. Rupanya Rasulullah SAW masuk meminang. Jadi dia isteri daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan yang diuji dengan kesukaran, kepayahan tuan-tuan. Tuan-tuan jaga amal, jaga masjid, jaga hubungan, jaga jamaah. Namun kita diuji, teruskan lagi banyak zikir, lagi banyak salawat. Jangan disebabkan ujian itu kita semakin jauh daripada masjid, lagi jauh daripada zikir. Maka tuan-tuan sedang jemaah rahmatullah, dalam dua situasi ini, tuan-tuan yang berada pada lokasi yang pertama, lokasi yang kedua, tuan-tuan, macam mana pun kehidupan kita darul ibtila, kita kena setting bahawa aku nak manage kehidupan aku sebagai calon-calon ahlul jannah, calon-calon syurgawi. Yang keberapa tuan-tuan? 4. Yang kelima, ada beberapa petunjuk daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita nak masuk syurga, kalau benar-benar how serious we are, sejauh mana keseriusan kita nak masuk syurga, maka perhatikan sepotong hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan biasa dengar hadis ni. Hadis yang matan awalnya sama, namun Nabi SAW memberikan 3 jawapan yang berbeza. Matan awalnya hadis ini dengan 3 jalur periwayatan yang berbeza, dengan 3 jawapan Nabi SAW yang berbeza. Yang hadis ini disebut sebagai hadis Raudhah. Raudhah tuan-tuan, ra, waw, dot, ta marbutah, iaitu taman yang dimasukkan taman syurga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Qal hilaku dzikir. Hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Imam At-Tirmizi. Periwayatan yang utama. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melewati satu perjalanan, kamu bertemu dengan taman-taman syurga, farta'u, maka hendaklah kamu masuk, join, hendaklah kamu sertai, kamu nikmati. Ini perintah. Perintah ni pecah berdua lah, sama ada sunnah ataupun yang keduanya perintah wajib. Farta'u, itu kaedah supaya perbincangan yang lain. Nabi suruh sahabat dan kita, farta'u. Adakah taman-taman surga di alam dunia belum kiamat lagi, belum masuk alam akhirat lagi? Ya Rasulullah, apakah itu tamanan-tamanan surga? Qal, Nabi SAW menjawab, hilakuz zikir, iaitu halaqah zikir. Yang pertama, daripada Anas bin Malik, soalan matan yang sama di awalnya, maka jawapannya Nabi SAW menjawab, qal al-masajid. Apabila kamu melalui taman-taman surga, hendaklah kamu join, masuk, sertai. Apakah itu tamanan surga? Nabi SAW menjawab, qal al-masajid, iaitu rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah. 2. Yang ketiga, Nabi SAW menjawab, tuan-tuan, dengan jalur perhatian ketiga apa dia? Majalisuz zikri. Apabila kamu melewati satu perjalanan dan kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, maka hendaklah kamu sertai, masuk, kamu nikmati. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah itu tamanan syurga ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, majlis ilmu. Maka tuan-tuan sedang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dah setuju tuan atuk kita, nenek kita berasal daripada surga. 2, kita duduk kat dunia ni, semua kita sedang dikejar kematian. Kita akan balik ke alam akhirat, bermula daripada alam barzah dalam beberapa waktu yang terdekat. Sama ada saya dulu ke tuan-tuan ni dulu, tak tahu.
Maka tuan-tuan, kehidupan ni kita setting, kita tetapkan bahawa aku nak balik di alam akhirat, nak masuk syurga. Lalu nak masuk syurga ke mana? Ada sepotong hadis Nabi SAW cerita tentang Raudhah yang disinergikan, yang disertikan itu dengan tamanan-tamanan syurga. Dan Nabi SAW menyebutkan dan menjawabnya dengan 3 jawapan. Yang pertama, halaqah zikir, perhimpunan-perhimpunan zikir. Yang kedua, masjid-masjid Allah. Dan yang ketiga apa dia? Majlis ilmu. Maka poin yang seterusnya, ingat 5 dan 6 tuan, poin yang seterusnya tuan, sejauh mana seriusnya kita yakin dan percaya kita nak masuk surga, maka ayo, modal yang Allah bagi kepada kita 5. Igtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 daripada 5. Hidupmu. Yang dalam masjid ni semua hidup. Kedua meninggal. Saya sepanjang 20 tahun ceramah ni, kuliah, saya ada sekali pengalaman berceramah, terpaksa berceramah depan jenazah. Itu sekali tuan, saya ingat saya dah pernah cerita tuan ni. Kuliah subuh di satu PPR di mananya, dia belah Sentul. Yalah, itu bukan PPR yang sebelum tu, ada yang lama tu. Tak boleh, kalau orang meninggal tu memang kena, tak boleh naik atas, duduk bawah. Mungkin orang yang jaga jenazah tu pergi bilik air, saya sampai awal, subuh awal, saya datang awal. Bukan lampu, ada jenazah, tak ada orang tu. Tak sekira. Semua kita hidup. Sakit ke apa hidup, okey. Hayataka, muda kamu, sihat kamu, lapang kamu, kaya kamu. Kita 5-5 dapat. 5-5 ni telah, sedang dan akan kita nikmati. Ya Ustaz, saya tak pernah kaya pun Ustaz. Ada tuan-tuan, kadang kita pernah Allah bagi masa tu kita dapat duit KWSP sedebu, ada. Kan? Paling kurang tuan jadi raja sehari, tu orang kaya tuan. Kahwin tuan. Maknanya 5 tu kita dapat. Maka apa yang kita kena buat 5-5 tuan-tuan? 24 jam tuan-tuan, kita kena komit. Apa dia? Yang pertama, majlis ataupun perhimpunan, namanya halaqah zikir. Jadi saya nak buka umum kan, halaqah zikir ni belah-belah kita Nusantara ni banyaklah. Apakah nama halaqah zikir? Kita dalam musim maulid. Saya ingat semalam pun di sini ada majlis maulid tuan. Majlis maulid tu majlis halaqah zikir lah. Ajak ingat kepada kekasih Allah. Ada orang buat majlis bacaan kasidah, bacaan maulid, buku-buku kitab maulid, kitab berzanji kan. Abtadi'ul imla bizzatil aliyah kan. Kitab berzanji tuan-tuan. Tuan-tuan nak kahwin dengan orang Johor, kalau tak pandai berzanji tuan-tuan, tak boleh kahwin dengan orang Johor. Tuan, tu dululah, sekarang okey kot. Kitab berzanji tuan-tuan, orang baca musim maulid. Maulid dibai. Baca pula bacaan kasidah burdah Syekh Muhammad Said Al-Busiri daripada Mesir. Subhanallah. Kita tak pernah tahu benda ni tuan-tuan, baca follow subhanallah. Musim maulid baca kasidah. Rupanya kasidah ni, orang dulu tuan-tuan, dia tak macam saya ni lahir zaman nasyid lah tuan. Umur 50 ni kita lahir zaman nasyid. Dulu atuk nenek kita dulu tuan-tuan, ulama-ulama 100 tahun, 200 tahun tuan-tuan, lama 300 tahun dulu, mereka tuan-tuan berhibur, mereka tak lari hiburan mereka dalam hal keadaan itar, lingkungan, memuji Allah dan menyintai Allah dan Rasul. Baca kasidah tu cerita tentang atuk Nabi, cerita tentang ayah Nabi, cerita tentang Nabi ketika dikandung oleh ibunya Aminah, cerita ketika Nabi dilahirkan, cerita Nabi ketika remaja. Sekali baca tu memang sekali rong tuan-tuan, dengan bacaan ras hijaz yang menghiburkan, diselang-seli dengan salawat dan berdoa kepada Allah SWT. Cerita Isra' Mi'raj, hijrah Nabi sampai Nabi meninggal. Kan? Saya bolehlah bahasa Arab, ustaz-ustaz ni bolehlah bahasa Arab, mengaji Jordan sikit, Mesir sikit tuan-tuan, masuk Lampuri sikit, kita pandai tuan-tuan. Namun bila baca kitab-kitab ulama-ulama yang menulis cinta dan kasih kepada Rasulullah SAW ni, bahasa Arabnya bahasa rindu. Tuan, kita tengok bahasa Arab ni, ini bukan level aku ni. Jadi tuan, musim maulid ni musim tuan-tuan nak menyatakan rindu dan mahabbah kepada Rasulullah SAW.
Atuk nenek kita dulu dah buat tuan-tuan, dah banyak buku dah. Maulid Dibai, Maulid Simtud Duror. Ada lagi tuan, saya difahamkan ada kat 60 lebih. Yang cuma popular kat belah-belah kita ni, kitab berjanji orang Melayu kita buat. Yang ustaz-ustaz Yaman ni bawa daripada. Subhanallah, tengok terjemahan dia. Tak ada tuan, dalam handphone ni ada tuan, download boleh tengok. Dia orang baca bahasa Arab tak apa, kita tengok terjemahannya. Ya Allah, tengok terjemahan mengalir air mata tuan-tuan. Rindu dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir. Dimulai dengan Fatihah, dimulai dengan Quran, disebutkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah SWT, disebutkan hadis-hadis Nabi, kisah-kisah apa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan nama ulama, nama kitab. Allahu akbar tuan. Juga kita pernah duga juga tuan, ada belah-belah kita orang panggil majlis haul. Ada orang naik iklan kan, majlis haul. Sehingga hari ni ke semalam habis di Kelantan ada majlis haul Tok Kenali. H-A-U-L. Kadang-kadang orang tulis haul H-O-L. Dalam bahasa Arab haul, ha pedas, waw lam, haul. Masjid Raja Haji Fisabilillah biasa buat tuan. Di Masjid Jultum Shah Alam ada buat majlis haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Haji Fisabilillah, tokoh negarawan yang diangkat negara Indonesia sebagai tokoh kemerdekaan Belanda. 17 berapa? 1764 ke? Raja, antara raja yang mempertahankan lawan Belanda, meninggal mati syahid di Teluk Ketapang, Melaka. Haul ni tuan-tuan, ni orang adab kita tuan, orang dulu, ulama-ulama tuan, cerita kebaikan. Majlis haul, cerita profil biodata Tok Kenali, macam mana bawa RM50 mengaji sampai ke Mekah 15 tahun, disiplinnya, mujahadahnya. Kan, jadi kita dapat keluarkan balik manakib dia, cerita dia. Jadi anak-anak kita datang motivasi. Oh, macam ni ulama dulu mengaji, aku pun nak mengaji macam inilah, anak aku nak mengaji macam inilah. Pergi Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya. Oh, macam mana raja zaman dulu berjiwa rakyat, bernegarawan, melawan penjajahan. Tapi sekarang ni penjajahan cara barulah, dulu punya zaman. Kita ambil roh perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani tuan-tuan. Kalau pergi ke Iraq sampai hari ni tuan, dapur sedekah dia untuk orang miskin. Dia menaja setiap hari makanan untuk fakir dan miskin. Subhanallah. Haul, cerita tentang kebaikan-kebaikan. Jangan ada pula orang kata tuan-tuan ni bid'ah. Mana memang bid'ah hasanah. Cerita kebaikan-kebaikan. Mulakan dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis zikir. Ulama-ulama ada buat majlis zikir. Saya pernah hadiri tuan-tuan kebetulan satu orang sahabat saya lah meninggal. Saya ingat lepas-lepas PKP tu, kat setahun lebih dah. Meninggal tuan, kena serangan jantung. Orang baik, orang soleh tuan. Kemudian majlis itu dihadiri oleh satu orang alim. Satu orang alim tuan. Kita datang lambat duduk belakang, ramai orang. Kemudian dia minta izin, lepas habis tahlil tu, tuan guru ni bagi tausiah. Keluarga dia bagilah. Dia cerita. Tuan guru tu cerita tuan tentang kebaikan almarhum ini. Dia cerita kebaikan almarhum ni yang anak-anak dia pun tak tahu kebaikan ayah dia. Kami kawan-kawan pun tak tahu. Subhanallah, luar biasa. Tuan guru tu cerita inilah asal usul majlis haul. Bila orang meninggal, kita cerita kebaikan orang meninggal. Adalah lemah-lemah tu biasalah. Tapi lebih-lebih ulama-ulama, tokoh-tokoh buat haul, cerita balik perjuangan dia, ilmu dia, mujahadah dia. Maka kita bangunlah semangat kita tuan. Itu cuba buat majlis haul. Mana-mana sebut ni, biasa majlis haul ni yang ulama-ulama yang terkenal lah. Saya ingat minggu depan pun ada orang buat majlis haul di mana, di Belah Salak Tinggi, majlis haul Syekh Fahmi Zamzam, tuan guru yang meninggal tuan ni. Setahun dah. Cerita balik apa tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam derang tuan buat banyak, Al-Banjari. Buat tu majlis haul. Dan ini termasuk majlis zikir. Tuan-tuan, ni kadang orang fikir tuan mesti majlis khatam Quran. Pelbagaikan. Majlis maulid, bacaan Simtud Duror, subhanallah. Kan? Majlis haul. Ini majlis zikir. Dalam majlis itu zikir pula ada ulama-ulama hadir. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lahu wa la takun khamisan.
jadilah kamu, kata Nabi SAW, orang alim. Atau jadilah kamu orang yang belajar. Yang kedua, ranking nombor 2. Jadilah kamu orang yang mendengar. Jadilah kamu orang yang menyintainya. Nya tu kembali kepada orang alim. Nya kembali kepada orang belajar. Orang pondok, orang tahfiz pesantren. Nya tu kembali kepada orang yang mendengar. Alat pengajian, kitab-kitab, tempat-tempat pengajian, masjid, pondok, tahfiz. Jadilah kamu orang yang menyintainya dan jangan jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan fatuhliku. Jangan kamu jadi golongan yang kelima, kamu akan hancur. Ni tuan, kita hidup di zamannya tuan-tuan ni. Hari ni ulama-ulama sewenang-wenangnya dihina pribadinya. Ni handphone ni. Tuan ni. Mudah aja. Kita tak kenal ulama tu, tak kenal orang tu, mudah. Jadi rugi kita tuan. Tuan-tuan tadi semayang, saya tengok semayang sunat awabin, datang awal semayang sunat tahiyatul masjid, pagi tuan-tuan. Hati-hati tuan-tuan, jangan kita jadi muflis akhirat. Banyak benda kita tak tahu, kita diam saja. Diam merupakan juga ibadah. Di zaman-zaman sebegini tuan-tuan Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, halaqah zikir. Yang kedua tuan-tuan, masjid Allah. Dalam hadis fitan akhir zaman, ada sepotong hadis yang disusun ulama dan letakkan dalam bab fitan, ada di fitan akhir zaman, alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Ke atas kamu dengan jamaah Islam, pesanan Nabi kepada sahabat dan umat Islam. Campur ramai dakwah. Yang ketiga apa? Wal masjid. Berkubu di masjid. Selalu ada hubungan dengan masjid. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja mereka yang memakmurkan rumah Allah ialah mereka yang Allah SWT bagi recognition, pengiktirafan apa dia? Mereka yang makmur kemah, siapa dia? Mereka yang confirm beriman kepada aku, beriman kepada hari akhirat. Dalam tafsir menyebut umaru buyutallah, pemakmur rumah Allah, antaranya ialah alladzina ya'taduna bil masajid, mereka yang berulang-ulang ke masjid. Tuan-tuan yang hadir malam ni, lepas isyak ni tuan-tuan balik. Besok subuh datang balik. Semalam pun ada kuliah maghrib macam ni kan ada majlis semalam situ tuan-tuan balik kan. Tuan-tuan datang subuh semalam, pagi tadi datang balik. Selagi mana tuan-tuan berulang alik rumah, naik motor, naik kereta jalan kaki ke masjid Al-Falah ni, tuan-tuan adalah umar buyutallah, pemakmur rumah Allah. Famin babil aula, lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan yang penuhkan saf pertama, saf kedua, semayang sunat, beristighfar, semayang sunat, berukhuwah Islamiah di sini, bersedekah dalam masjid, la ilaha illallah. Tuan-tuan pemakmur rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut sebuah hadis yang lain, ahabbullahi ilal ahabbul bilad fid dunya masajidha, akamakal, sebaik-baik sesuka-suka Allah pada tempat di dunia ini ialah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita kena ada hubungan ke masjid. Ustaz, saya bukan AJK masjid Ustaz. Pemilihan baru saya tak diterima Ustaz. Kita Selangor kan baru pemilihan. Tak apalah tuan-tuan ni. Tadi satu tempat di mana tanpa sebut nama tuan, di daerah kita lah tuan. Habis itu ada tempat makan. Ustaz, saya nak beritahu Ustaz, saya tak dipilih lagi lah Ustaz untuk sesi baru datang. Tak apalah kan. Dalam masjid ni bukan kita punya. Dah ada orang pilih orang lain, tak apalah. Allah uji kita pula, kita khidmat melalui cara-cara yang lain. Di masjid juga sebagai seorang makmum. Kan. Allah uji kita. Memang kita terus diuji tuan-tuan. Kadang Allah uji dengan jawatan, kadang Allah uji dengan tanpa jawatan. Yang bagi pahala kerja buat kita tu Allah, bukan orang. Yang bukan bagi pahala tu adalah Allah. Jaga niat kita, jaga hati kita. Jaga hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Seterusnya tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi apa? Halaqah zikir. Saya perkenalkan beberapa nama-nama halaqah zikir tuan. Yang kedua masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak panjang huraiannya, itu saya ringkas saja. Dan yang ketiga tuan-tuan, kalau benar kita ahli syurga, bakal ahli syurga, kita daripada syurga ke syurga,
maka berikan masa kita yang ketiga, namanya majalisil ilmi, majlis ilmu. Ni halaqah zikir lain tuan. Majlis ilmu ni tuan. Kalau dalam jadual masjid kita tulis kuliah pengajian tauhid, kuliah pengajian fiqh, kuliah pengajian tasawuf. Ni wajib hadir. Ulama sebut innal ilma tanqasimu ila qismain, ilmu terbagi kepada dua. Yang pertama ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ada tiga pecahannya, ilmu tauhid, akidah, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu fardu ain levelnya tuan kita sama. Kau ustaz ke, kau ulama ke, kau doktor ke, saya penggali kubur ke, saya bawa grab ke, saya meniaga perkhidmatan awam ke, saya bisnes ke, saya kerja swasta ke, apa lagi kerja tuan, saya meniaga online ustaz. Siapa pun kita tuan-tuan, kita kena lepas level penanda aras ilmu fardu ain. Di masjid dikeluarkan iklan. Kalau ada kuliah tuan-tuan, kuliah pengajian tauhid, kita bagian, ustaz bagian, wajib kita hadir. Wajib kita hadir. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidaklah yang akan menyempurnakan perkara yang wajib kecuali segala urusan yang menyempurnakan wajib itu menjadi wajib. Tuan-tuan, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kita kenal Allah ni ikut tak manhaj ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah. Itu yang kita kena palsi. InsyaAllah. Tuan, insyaAllah kita sambung sikit sampai azan. InsyaAllah. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah. Kita masih lagi dalam mencerita tentang dari syurga kepada syurga. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang ketiganya, selepas halaqah zikir, tengok mana ada halaqah zikir seumpama tuan, kita masuk, kita manfaatkan sebab perintah Nabi. Kemudian masjid Allah. Yang ketiga tuan-tuan, majlis ilmu, yang mana yang disebutkan tadi tentang ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini ilmu asas. Karena tuan-tuan sidang jemaah Allah SWT, ilmu fardu ain ialah ilmu syarat bagi kita nak menjawab soalan-soalan mungkar dan nakir, soalan yang akan ditanya kepada kita, soalan bocor, soalan ringkas, soalan yang membentuk kefahaman agama. Ma rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma ikhwanuka, wa ma kitabuka. Ulama-ulama kita, Syekh Wan Ahmad Fatani, Syekh Wan Daud Fatani, dalam kitab-kitab mereka tuan dah tulis dah tuan. Akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah wal maturidiyah tuan, paling asas kena mengetahui dan mempelajari 50 cabangan iman. Banyak ustaz, 50 pecah kepada dua. La ilaha illallah ada 41, Muhammadun Rasulullah ada 9. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ilallah ada 41, pecah kepada 3, 21. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus. Berapa? 20, 21, 41. Kita ngaji balik bagaimana yang disebutkan Allah itu wujud. Alah ustaz, ini subjek sekolah rendah ustaz. No tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya ke orang rumah tuan-tuan, ataupun tuan-tuan suruh orang rumah tanya ke tuan-tuan. Tuan-tuan jawab, apa yang dimaksudkan Allah itu wujud? Letih kita tuan. Jangan-jangan cakap kita, balasan kita, cakap kita macam faham lain. Letih kita, tak dapat jawab Allahu Rabbi. Walaupun tuan-tuan zikir Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, tak boleh. Dia balik pada mengaji, balik pada faham kita ni faham apa. Oh, banyak kerja kita tuan. Dulu kita mengaji, tapi mengaji sekolah rendah lain. Mengaji nak periksa, mengaji mak ayah suruh mengaji. Sekarang mengaji pasal nak hidup betul ni. Nak hadapi zaman fitnah ke zaman ni, zaman dajjal, zaman fitnah pelik-pelik, dia orang cakap pelik-pelik kepada hak Allah. Mazhab-mazhab lain tak faham apa masuk dalam kehidupan kita. Kita nak betul kita. Tu contoh. Kau mana PK? Kita PK, kita mengaji, kita nak pergi umrah. Lately ni ramai orang suruh pergi umrah. Umrah tu ibadah khusus tuan-tuan ni. Dan saya mengingatkan siapa-siapa nak pergi umrah, bukan sekadar pergi umrah, belajar ilmu umrah.
Ilmu tu kalau salah umrah tu balik kita dalam keadaan ihram, memanjang dosa tu. Oh, bukan seronok je, bukan kita pergi umrah semata-mata, apatah lagi haji. Semayang kita isyak tuan, ilmu semayang kita ni bila kita pakai, bila kita refresh. Fiqh ibadah, fiqh muamalat, fiqh itu, fiqh munakahat, fiqh. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu mabit tentang akhlak mahmudah mazmumah, ilmu wajah manage anggota tubuh wajah yang 7 termasuk hati. Ikhlas ke kita beramal, ujub riya kan, zuhud, qanaah dan seumpamanya, jauh daripada hasad, dengki, dan sifat-sifat mazmumah. Maka itu ilmu-ilmu wajib. Pasal apa? Pasal kita nak masuk syurga. Maka kita kena lepas dari sebab majlis ilmi, majlis ilmu. Itu tuan-tuan, gunakanlah manfaat hidup kita, muda kita, sihat kita, lapang kita, kaya kita untuk menyelesaikan 3 perkara ini, kerana atuk nenek kita daripada syurga, kita bahas daripada syurga, kita on the way nak pergi syurga, kita adalah bakal ahli syurga. Wallahualam, quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fathin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama' marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyya wa la matudah ya Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kabarallahu minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta